Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini dalam bual bicara. Aku Abdul Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Kota Baru. Tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini ialah apakah ciri-ciri keluarga yang baik? Keluarga yang baik. Apakah ciri-cirinya? Itu yang kita akan cuba bual bicara hari ini. Kita bicara sedikit mengenai keluarga, ciri-ciri keluarga yang baik. Ciri-ciri keluarga yang baik. Hari ini sudah pun 2 hari bulan 3, 2 bulan Mac. 2 hari bulan Mac, tak lama lagi dah. 21 hari lagi puasa, masuk bulan Ramadan. 21 dia 23 Mac, 21 lah. 21 hari lagi lah. Ya, Noliza, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Moga kita semua diberikan kesihatan dan meneruskan kehidupan yang baik. Amin. Amin. Gigi, best dapat tengok live tu. Terima kasih Gigi. Amo tak nampak? Oh, saya cuti hari ni tu. Patut pun hari ni cuti rupanya. Buat bicara hari ni. Bual bicara hari ini iaitu apa itu keluarga yang baik. Keluarga bahagia. Keluarga yang baik. Keluarga yang baik. Apa itu keluarga yang baik? Ciri-ciri keluarga yang baik. Iaitulah yang kita akan cuba bual bicara hari ini. Semoga mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang kita cuba bincangkan. Sebelum itu kita buat bicara dulu. Pembentukan keluarga itu penting. Pembentukan keluarga itu penting. Sebab itulah nak mencari pasangan itu penting. Sebab pasangan kita itulah yang akan menentukan rumah tangga kita berjalan dengan baik ataupun bergelombang macam-macam lah. Gelombang besar, gelombang kecil, semua ada. Semua ada. Jadi kita buat bicara hari ini. Kita lihat dulu keluarga bahagia. Pertama sekali keluarga bahagia ini paling kurang kita kena ada niat lah. Nawaitu lillahi ta'ala, ya Allah berikanlah kami keluarga yang bahagia. Itu paling basic lah. Kau tak pernah minta tu teruk sangat lah. Pasang niat. Dan berdoa untuk menjadi pasangan yang baik. Berdoa untuk menjadi baik. Kena doa. Tapi selalu dah baik tu. Saya dah selalu baik. Solat tak tinggal. Kena berdoa juga. Sebab permohonan yang terbaik ialah meminta supaya Allah kekalkan kita sentiasa baik. Berdoa kepada Allah. Yang terbaik ialah kalau kita solat tak tinggal, solat duha tak tinggal, maka mohon kepada Allah, ya Allah, kekalkanlah kami dalam keadaan solat yang tidak pernah tinggal. Cantik kan macam tu? Jangan tinggal baru minta. Ataupun dah tak ada duit, ya Allah tak ada duit. Masa ada duit pun kena minta. Masa duit, ya Allah kekalkanlah pendapatan kami dan tingkatkanlah supaya lebih banyak lagi. Ni dah tak ada duit baru minta, ya Allah tak ada duit. Tak ada duit. Masa ada duit tak ingat Allah. Itulah jadinya. Pasal niat saya ingat. Ingat, ya Allah aku keluarga bahagia, syukurnya ya Allah. Supaya kekalkan kebahagiaan, nikmat yang kau berikan kepada keluarga kami, ya Allah. Kena minta. Minta. Noliza, sebaik mana pun kita, tetap ia berdoa. Minta. Yang dah baik pun kena minta. Itulah. Allah sedang menunggu kita minta. Bila kita minta dengan Allah perkara-perkara yang baik, kita dah baik pun. Nak minta baik lagi, itu tanda kita bersyukur. Kita bersyukur. Itu tanda kita bersyukur. Dan kita ingat kepada Allah. Itu termasuk dalam zikir. Zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi pasal niat dan berdoa pasangan yang baik-baik. Berdoa untuk menjadi pasangan yang baik.
Ini kadang-kadang dah berlaku kayu 4, kayu 3, baru nak bincang, ya Allah, berilah pasangan yang baik. Dah kayu 3 dah macam mana? Sepatutnya masa yang baik itulah supaya Allah kekalkan kita sentiasa baik. Supaya Allah kekalkan kita sentiasa baik. Itu yang penting kepada kita. Dan berdoa menjadi pasangan yang baik-baik. Ini peringkat awal lah. Beginning dalam life sebagai family, sentiasa berdoa, minta, berhasrat, berhajat, berbuat baik, sentiasa nak jadi baik. Ya Siti Khatijah, salam dari Ipoh. Apa khabar orang Ipoh? Apa khabar? Kawan kita dari Johor, macam Johor kata banjir. Katanya lah. Allahu Akbar, Johor banjir. Salam dari Ipoh. Waalaikumsalam. Quote of the day hari ini, sembang-sembang pagi hari ini, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Adakah keluarga bahagia itu apabila semua anaknya cemerlang? Cemerlang, semua dapat 20A. Adakah itu keluarga bahagia? Ada juga orang yang berdapat demikian rupa. Ada juga. Dan bersyukur kerana mempunyai pasangan hidup. Kena bersyukur. Tapi tu, saya kecil hati lah tu. Pasangan saya buat macam ni. Oh, sikit je tu. Sabarlah bro. Sabarlah Cik Mek molek. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Sekurang-kurang kata, Alhamdulillah suami aku ni taklah jahat sangat. Macam tu. Ni Allah, suami aku ni tak ada nampak baik pun. Allahu Akbar. Begitu juga isteri. Allah, isteri aku ni sikit tak nampak baik. Jangan menafikan. Menafikan. Sebab masa kita nak akad nikah, aku terima akan nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyak tersebut. Di antara aku dengan dia. Aku dengan dia. Cantiknya, molek punya. Jadi hijaunya. Tapi setelah ada anak 2, 3, 4, Allah mak, kasih sayang menurun. Sepatutnya kasih sayang semakin meningkat, saham semakin naik sepatutnya. Ya Noliza, bersyukur dapat keluarga bahagia. Amin. Bahagia tak perlu dicerita pada orang. Benar sekali. Benar sekali. Jadi setiap hari pulang dengan senyum dan bersemangat. Jadi ciri-ciri keluarga bahagia ini, setiap ahli rumah apabila balik rumah sentiasa senyum dan bersemangat. Dia berasa sangat nak balik rumah sebab rumah itu syurgaku. Rumah itu tempat aku release everything. Rumah itu tempat aku menumpahkan sayang. Rumah itu tempat aku tenangnya ada di sana. Itulah ciri-ciri keluarga bahagia. Ada orang tak mau balik. Kenapa tak nak balik? Alah, boring lah aku duduk kat rumah. Ada kenapa tak nak balik? Baliklah. Aku tak nak lah. Allahu Akbar. Itu dah berat. Berat. Kalau orang tak mau balik itu berat. Berat. Jadi setiap hari pulang dengan senyum dan bersemangat. Kalau bapaknya balik dengan senyum dan bersemangat. Hai, maknya buat apa? Kalau maknya kerja, maknya pun balas balik dengan semangat. Hai, bapaknya buat apa? Kalau anaknya balik school. Balik sekolah. Tanya, hai daddy, mommy, I'm coming. Welcome home. Itulah Tok Abah. Ya, hadir dengan lafaz Assalamualaikum ya Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Tok Abah? Salam hadir buat semua sahabat syurga. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Salam duha. Masa duha ada 1 jam lagi. Siapa yang belum buat duha, rugi tak buat duha. Jadi, ciri-ciri keluarga bahagia, setiap hari pulang, mestilah senyum. Dan satu perkara yang jangan lupa, bagi salam. Bagi salam apa tu? Rumah saya tak ada orang. Saya yang pegang kunci. Nak bagi salam pada siapa? Itu yang silap. Jangan lupa doa takjil. InsyaAllah. Itu yang silap. Ada orang dalam rumah tu, walaupun kau kunci, ada. Ada syaitan berkeliaran. Ataupun malaikat rahmat. Ada. Jadi kita kena bagi salam. Assalamualaikum, wahai orang penghuni di dalam rumah. Maka jawablah syaitan dasi. Syaitan dasi kata, oi kawan-kawan, oi, owner dah balik, dia sudah bagi salam. Ini bukan tempat kita untuk duduk. Diorang dah bagi salam. Rumah kosong pun kita perlu bagi salam. Benar. Itu yang anak-anak selalu buat. Betul. Lama tak dengar khabar Cici kan tu. Wah, ada juga. Cici.
Tapi kerap lagi cici masuk bandingan Gigi. Mungkin tak kebetulan tu. Tak kebetulan. Jadi kena bagi salam. Apabila kita bagi salam, Assalamualaikum. Ya ahli rumah. Maka bertipiaralah larinya syaitan-syaitan yang ada dalam rumah. Dia kata, jom kawan-kawan. Rumah ini bukan tempat kita. Rumah kosong pun kita kena bagi salam. Amin. Amin. Amoba. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Minum dulu sekejap. Allahu Akbar. Keluarga bahagia. Pertama sekali mesti pasang niat. Pasang niat. Jangan tak pasang niat. Ya Allah, aku nak keluarga bahagia. Ya Allah, berilah pasangan yang terbaik. Kita minta. Mama Rokia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik sangat. Alhamdulillah. Baik. Lagi 21 hari kita akan mula puasa bulan Ramadan. Perbaiki diri secara berterusan. Ini yang penting. Ada orang tak nak berubah. Perangai suami tak nak berubah. Perangai isteri tak nak berubah. Perangai anak-anak tak. Apabila you tak berubah, maka tidak akan masuk lain di antara satu sama lain. Emosi anak-anak mulai berubah. Daripada baby, kemudian merakak, terus pergi lagi. Darjah 1, tingkatan 4, tingkatan 5, masuk universiti. Anak-anak akan berubah emosi dia. Jadi mak bapak juga kena berubah mengikut emosi anak-anak. Kalau kita berpasangan belum ada anak, cerita lain. Tapi kalau sudah ada anak, lain ceritanya. Lain ceritanya. Di sinilah kata perbaiki secara berterusan. Sentiasa baiki. Mungkin kalau anak tu kecil, anak kecil lagi, mungkin cara kita tegur dia adalah sebagai seorang yang paling kita sayang. Tapi apabila balik, kita tegur dia sebagai seorang yang mesti patuh perintah. Sebab apabila dia sudah remaja, dia akan menjadi kawan baik kita. Jadi itulah, perubahan itu penting. Ibu bapa dua-dua kena. Jangan bapa aja berubah, mak tak berubah, tak boleh. Mak aja berubah, bapa tak berubah pun tak boleh. Untuk mendapat keluarga bahagia. Jadi keluarga bahagia ini mestilah satu komponen. Daripada bapa, mak, anak-anak, semuanya mesti keluarga yang bahagia. Kalau seorang saja buat hal, habis dah. Habis. Habis dah. Kalau buat hal, so jangan buat hal. Anak ke, suami ke, isteri ke, jangan ada yang buat hal. Itu yang penting. Azan mana tu? Apa azan ni? Mana boleh ke-12 azan? Macam-macam lah. Keluarga bahagia melebihi dari cahaya matahari yang kita nak. Itu yang penting. Nikmat itu tidak selalu tentang harta. Keluarga bahagia, kebahagiaan itu tidak selalu tentang harta. Kebahagiaan itu tidak selalu tentang harta. Kadang-kadang kawan, teman yang soleh dan solehah, itu yang lebih berharga kepada kita. Fizikal yang sehat, badan tubuh yang sehat. Kadang-kadang kebahagiaan dari keluarga apabila suami sentiasa sehat. Sentiasa sehat. Ataupun isteri sentiasa sehat. Ataupun anak-anak sentiasa sehat. Fizik yang sehat. Jadi anak-anak ceria, anak tidak bergaduh, anak tidak lawan ibu bapa. Itu semua adalah ciri-ciri untuk mendapat sebuah keluarga yang bahagia. Jadi disitulah akan diselang-selikan dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang penting kepada kita ialah jangan lupa untuk bersyukur di atas apa saja nikmat yang Allah beri. Jangan lupa untuk bersyukur. Jadi rumah tangga yang tidak diisi dengan ilmu agama, ini yang berat ni. Yang berat. Rumah tangga yang tidak diisi dengan ilmu agama, selama-lamanya tidak akan pernah menjadi keluarga sakinah, keluarga bahagia. Keluarga sakinah hanyalah mimpi-mimpi bagi keluarga yang di dalam keluarga itu tidak dihidupkan dan diamalkan ilmu agama Allah. Kalau tu pun dia katanya bahagia hanyalah sebagai beberapa saat saja. Jadi amalan agama. Sebab tu banyak kali Atuk Singara sebut dalam Quote of the Day bersama dengan Atuk, utamakan agama, utamakan solat, utamakan ibadah. Utamakan. Dan kalau anak-anak gagal dalam akademik, tak payahlah marah sangat.
Tapi kalau dia gagal dalam solat, itu paling kuat kena marah. Paling kuat kena marah. Itu penting. Keluarga bahagia bukan dari segi wang ringgit atau kayanya seorang. Benar, Nalila. Benar sekali. Putra September. Assalamualaikum tu. Bertambah handsome. Terima kasih. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Baju baru. Baju baru. Anak beli baju baru. Katanya nak buat raya. Atuk dah pakai dah. Habislah kena beli lain lah. Itu taktiknya. Taktik. Kalau dah pakai, kena beli lain lah lagi. Itu caranya. Itu caranya. Macam-macam. Jadi bahagia. Bahagia. Bila kita sedang mencapai kebahagiaan, jangan lupa bersyukur. Jangan menunggu bahagia lalu nak bersyukur. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Cantik warna baju pink. Belacan. Pink belacan. Pink belacan ke macam ni? Jangan menunggu bahagia lalu bersyukur. Lambat tu. Tapi kita bersyukur. Maka bahagia akan datang. Bersyukur dengan apa nikmat yang kita dapat. Bahagia dengan apa yang kita ada. Bahagia. Tukar. Jangan apabila sedih datang terus tukar. Happy. Tukar. Bertukar. Sentiasa tukar. Tukar. Hidup ni kena tukar. Kalau datang tukar. Macam channel TV lah. Tak suka channel ni, tukar. Tengok ni drama sedih, tukar. Cari yang sedap je. Tu cari bola je. Ada bola, tukarlah. Untuk menjadi bahagia, kita tidak boleh terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Ini juga. Ini juga satu perkara yang bermasalah besar. Ada yang terlampau ambil kira pandangan jiran. Oh, ni jiran tak boleh ni. Kalau macam ni malu kat jiran. Peduli apa dengan kita? Dengan jiran kita. Kita lah dia. Allahu Akbar. Bersyukur apa yang ada. Ya Naliza. Dan bersyukur dengan apa yang tiada. Jangan tunggu baru nak bersyukur. Benar sekali. Selagi boleh makan, bersyukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun bahagia juga. Proses saya dah kecup baru-baru ini. Buat scan. Alhamdulillah. Macam mana you buat? Ramai orang prostat problem. Kalau dah umur banyak kan. Minum makan kayu ke? Putra, kongsi sikit dengan rakan-rakan kita. Sebab kalau dah berumur ni prostat lah problem. Atuk Alhamdulillah, so far so good lah. Tapi ramai rakan-rakan atuk yang ada prostat problem. Tapi ramai kata tak payah ubat-ubat hospital. Ini kena cukup dengan herba. Mungkin Putra boleh share. Mungkin boleh share. Jika ingin hidup bahagia, mulakan dengan meninggal segala sesuatu yang membuatmu tidak bahagia. Maka ubat ikut aturan. Ubat hospital lah. Ubat hospital. Jika ingin hidup bahagia, mulakan dengan meninggalkan yang membuatmu tidak bahagia. Yang toksik. Yang toksik kena tinggalkan. Ya, Putra September, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apabila kita diselesaikan dengan ujian daripada Allah SWT, maka bersyukurlah. Alhamdulillah. Hebat sungguh. Hebat sungguh. Bahagia itu relatif. Tapi bagi saya, kebahagiaan selalu bermula di hati keluarga. Betul lah. Bahagia ni begitu relatif. Doa kau tu Haji. Okey. Bahagia ini relatif. Ada orang naik basikal, bahagia. Ada orang dapat naik motor, bahagia. Cukup dah, dia kata. Ada orang dapat kereta kancil Asia, bahagia. Ada orang dapat Honda, bahagia. Macam itulah bahagia ni relatif. Tapi atuk tengok kepada anak yang ramai, bahagia. Duduk di rumah di kampung, anak 12, bahagialah tu. Tak ada kerja lain. Compare dengan orang kaya, anak berapa? 2. Allahu Akbar. Dia anak 12. Sebelum kita tamu teruskan, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Ibu segala doa. Ibu segala doa. Al-Fatihah adalah ikrar kita dengan Allah SWT. Dan juga Allah juga kita memohon dalam Al-Fatihah sesuatu yang luar biasa. Kita memohon terus dengan Allah SWT. Tinggi besarnya kalau kita memahami makna Al-Fatihah. Jadi kita sesama baca surah Al-Fatihah dan kita niat
Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita akan baca bersama ini. Pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda, kepada semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, dan juga terusnya kepada kedua ibu bapa kita yang disayangi dan dikasihi. Semoga Allah sampaikan pahala ini. Kalau dah meninggal, semoga sampaikan ke alam barzakh kepada mereka berdua. Dan juga kepada diri kita, isteri atau suami, anak-anak, cucu, menantu, jiran, rakan-rakan quote of the day yang atuk sayang semua. Semoga mendapat pahala Al-Fatihah yang kita akan baca. Dan juga kepada guru-guru kita, rakan sekampung. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Khususnya kepada toki kita semua, iaitu Adam alaihissalam. Kerana ada Adam lah maka kita ada di dunia ini. Syukran, terima kasih, bersyukur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nampak pendek. InsyaAllah akan sampaikan. Ya, Maria Yusof. Woi, anak buah. Apa khabar Maria? Mana tu? Kucing ke mana? Apa khabar? Lama Pak Mat tak pergi kucing. Orang panggil Pak Mat ni memang geng rapat lah. Ni. Terima kasih kerana join. Setiap hari saya ada buat quote of the day bersama dengan Atuk. Hari ni lambat sikit. Sepatut pukul 9 lebih, pukul 10 dah mula dah. Hari ni masuk workshop. Masuk workshop. Dah masuk bengkel, ada benda sajalah yang buat. Benda tu, benda ni buat. Nak siapkan semua tu. Biasalah. Biasalah. Maria. Okey, tajuk kita hari ini, quote of the day bersama dengan Atuk hari ini, ciri-ciri keluarga bahagia. Bagaimana untuk mencapai tahap keluarga bahagia? Pertama sekali kita mesti belajar menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dan menghargai pasangan kita. Ini yang penting. Hargailah pasangan kita. Hargai. Allahu Akbar, syukurnya dapat pasangan. Hargai. Jangan sekali-kali mencari kesalahan, tetapi carilah apa kebaikan yang ada pada pasangan kita. Bahagia. InsyaAllah kita akan mendapat tahap bahagia. Jadi, jangan mencari silap. Siapa yang mencari silap dalam pasangan bererti dia sedang meruntuhkan sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan di antara satu sama lain. Itu yang penting. Bahagia itu tak mudah. Banyak pengorbanan, risiko, kesabaran. Tapi yakinlah, yang akhir dari semua itu ada manisnya. Bahagia itu tak mudah, dia kata. Bahagia itu tak mudah. Ada manis, ada masam. Ada pahit, ada berliku, ada lurus. Ada lurus, semuanya kita nak. Jadi, itulah yang kita akan berusaha untuk mencari apa itu kebahagiaan. Dalam kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kebahagiaan dalam keluarga kita, jangan pernah menyerah dan berusaha lari. Tapi hadapilah cobaan yang ada di hadapan kita dengan rasa sabar. Ada orang, bila ada masalah, dia cuba lari daripada masalah. Itu tak setuju. Sebab masalah ni, kalau you lari daripada dia kejar kau lagi kuat tau. Lebih baik kita berhenti berhadapan. Okay, what's our problem? Fight. What's our problem? Kalau kita lari, masalah kejar kita. Macam bayang kita lah. Rapat, dia kejar kita. Jadi, kita jangan takut kepada masalah yang kita hadapi. Jangan takut, hadapilah dengan baik. Sihat je Pak Mat? Alhamdulillah, sihat.
Tak. Nak bahagia, kita perlu lalui fasa-fasa tersebut. Wah, banyak fasa. Apabila keluarga itu penuh dengan kebahagiaan, banyak kelebihan-kelebihannya. Antaranya, rezeki murah. Memanglah rezeki murah. Keluarga bahagia, rezeki murah. Tapi ada juga orang yang bernasib baik. Dia lahir dalam keluarga yang kaya raya. Tapi adakah dia bahagia? Adakah kekayaan itu boleh menjaminkan dia bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Sebab itu Allah ni adil. Dia melahirkan seseorang itu dalam family yang macam mana? Dalam family itu mungkin dari segi materialnya cukup. Tapi untuk mencapai kebahagiaan, dia ada elemen yang lain. Kena berdoa dan bersyukur dengan elemen yang lain. Orang tak ada duit pun dia bahagia. Bahagia. Nak bahagia, kita perlu lalui fasa-fasa tersebut. Benar sekali. Mungkin kita tidak seperti orang-orang lain. Lahir dari keluarga yang hebat, kaya. Tapi kami punya yang lebih kokoh dan kuat. Iaitu keyakinan diri kita. Keyakinan diri kita. Suamiku, aku tak pernah tahu apa saja yang kau lihat, ucapkan, dengar dan lakukan di luar sana ketika tidak sedang bersamaku. Yang ku tahu engkau memiliki rasa takut kepada Allah. Maka cukuplah itu yang membuatku tetap perbaiki. Tetap berbaik sangka ketika tidak sedang mendekatimu. Ini nak menguatkan hati ni. Menguatkan hati. Orang kaya belum tentu bahagia. Benar. Orang kaya lagi banyak dugaan. Benar sekali. Tapi bukan semua macam itu. Betul lah. Betul lah. Dalam kehidupan kita hari ini, kita mesti berusaha untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak akan datang bergolek. Kita kena berusaha. Kena berusaha. Ada orang, dia kata kebahagiaan kita akan dinikmati dengan syarat duit banyak. Ada orang kata gitu. Ada orang kata kita mesti bekerja bersungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Sebab apabila kita capai pelajaran tinggi, maka kita akan dapat kebahagiaan. Betul ke macam tu? Kita lihat realiti. Ada orang kaya, Bill Gates sendiri contoh, dia pun bercerai-berai. Bercerai. Bermakna kekayaan itu bukan merupakan faktor mutlak untuk menentukan kita dapat keluarga bahagia. Bagi selebriti, sama cantik, sama hebat, sama padan, 3 bulan bercerai. Bermakna kecantikan juga bukan syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Ada orang miskin. Miskin, dia bersyukur dan reda dengan apa yang ada. 10 tahun kahwin. Anak 8. Itulah bahagia. Itulah bahagia. Jadi tak tentu. Allah bagi nikmat. Bagi nikmat kepada siapa saja yang Allah nak berikan. Berikan. Terutama orang yang berjaya mengikut SOP sebagai keluarga yang bahagia. Itu yang paling penting, bahagia. Pertama sekali, yang paling penting ialah keluarga itu mesti mengutamakan solat dalam keluarga. Itu yang paling penting. Yang paling penting untuk mencapai keluarga bahagia, bermulalah dengan solat. Bermula dengan solat. Itu yang paling penting. Jangan tinggal solat. Dan waktu malam, waktu malam baca Al-Quran di rumah. Maka malaikat di langit akan nampak cahaya akan keluar daripada rumah kita. Malaikat di langit melihat cahaya itu. Orang yang tahajud, malaikat di langit melihat cahaya itu. Cahaya yang keluar daripada rumah kita. Tapi kalau rumah itu orang tak solat, tak baca Quran, maka rumah itu tak ada bezanya dengan kuburan. Kuburan tak ada beza. Sebab di kubur tak ada orang baca, tak ada orang solat, tak ada baca Quran dah. Dah jadi mayat, dah jadi arwah. Mana ada lagi baca Quran, mana ada lagi solat, mana lagi sedekah, mana ada lagi zikir, tak ada. Ya ada solat, sedekah, zikir. Ini semua ialah semasa hidup, semasa di dunia. Kena buat sekarang. Sebab itu orang yang mati minta dengan Allah, ya Allah, kembalikanlah aku satu hari. Allah tanya, kau nak buat apa? Aku nak beribadat. Baru nak beribadat, dah masuk dalam kubur dah. Itulah rahsia sebenar. Rahsia sebenar.
Jadi kalau kita untuk keluarga bahagia, bahagia di akhirat. Itu penting. Ini ramai yang berkejaran untuk dapat bahagia di dunia. Silap itu. Sebenarnya bahagia di akhirat yang lebih penting. Sebab di dunia ini sementara. Di akhirat yang kekal. Di akhirat yang kekal. Dunia sementara. Kalau kau kata kita akan harta banyak, maka kita akan bahagia. Itu semua ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Tetapi apa yang kita nak buat akhirat, itu pahala. Apabila meninggalnya anak Adam itu, maka 3 akan ikut. 3 akan ikut anak Adam ke kubur. Harta. Keluarga. Ibadah. 3 ini akan ikut ke kubur. Ikut mengiringi mayat. Arwah. Tapi harta yang mengikuti mayat sampai di kubur. Sudah selesai tanam. Harta balik. Kereta besar balik. 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 Keluarga yang turut menghantar mayat kalau kubur sampai selesai dikuburkan, maka isteri cantik pun balik. Cinta macam mana pun, isteri tak akan masuk dalam kubur dengan kita. Tak ada. Jadi balik. Dan yang tinggal bersama kita ialah amal ibadat kita. Amal dan ibadat kita. Itu saja yang tinggal. Itu bukan rahsia lagi. Itu sudah diberitahu oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah doa, ulang benda ni, ulang benda ni. Sebab Rasulullah sayang kepada umatnya. Allah sayang kepada hambanya. Hambanya supaya semua masuk syurga. Semua masuk syurga. Dan jangan ditipu oleh dunia. Dunia ini tipu daya semata-mata. Terutama amat malang bagi orang yang nak bahagia, sanggup menipu, sanggup rasuah, sanggup berbohong. Maka Allahu Akbar. Apa guna dunia? Kau pegang jawatan pun sampai umur 60, kau kena berhenti. Kau kena pencen, kan? Kalau wakil rakyat, YB, menteri, PM ke, 5 tahun, habislah kau. Habis. Yang kekal ialah akhirat. Tu kenapa masa yang singkat itu, kau pegang dan berbohong. Kau pegang dan menipu. Kau pegang dan rasuah. Allahu Akbar. Betapa sempitnya, nipisnya iman kau. Tidak ada iman dikala orang yang sedang buat rasuah. Tidak ada iman dikala orang itu sedang mencuri. Tidak ada iman dikala orang itu sedang berzina. Tidak ada iman dikala orang itu sedang menipu. Tidak ada iman dikala orang itu sedang pecah keamanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang kita menakutkan. Sebab itu kita kena sentiasa memperbaharui syahadah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap masa kena sebut. Setiap masa. Setiap masa. Setiap masa kena sebut. Perbaharui syahadah. Kita tak tahu. Kita mungkin kita terlupa, kita tersasar ke whatever lah. Jadi bangun pagi bermula dengan syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak keluar rumah syahadat. Balik rumah bawa kereta. Semua syahadat. Semua syahadat. Perbaharui syahadat kita. Mana tahu tiba-tiba kita meninggal. Amalan syahadah kita itu telah menyelamatkan kita. Membolehkan kita mati dalam husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik. Itu yang kita nak. Jadi keluarga bahagia sebenar ialah bahagia di akhirat. Bukan di dunia. Dunia kalau tak bahagia itu ujian. Ujian. Walaupun harta kau banyak. Memang harta kau tak ada yang haram. Bisnes kau bisnes yang tulen. Tapi kau masih lagi kena uji oleh Allah SWT. Sebab Allah nak tingkatkan. Nak tingkatkan iman. Nak tingkatkan ilmu. Nak tingkatkan pahala. Supaya kau boleh masuk syurga yang lebih tinggi. Itulah yang kita cari, iaitu bahagia di akhirat. Jangan cari bahagia di dunia. Di dunia ini hanya sekadar untuk makan minum dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cukup dah. Kalau rezeki datang, alhamdulillah. Rezeki kena cari, yes, rezeki kena cari, betul. Rezeki kena berusaha. Tapi ada juga rezeki yang datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba aja orang datang. Duit ke, sedekah ke, apa whatever lah, jawatan ke, tiba-tiba aja. Ada rezeki. Rezeki ni ada yang tiba-tiba, ada rezeki kerana kita usaha, ada rezeki kerana kita kahwin, ada rezeki kerana kita ada anak, ada rezeki kerana kita beribadat kepada Allah. Jadi banyak punca-punca rezeki yang kita akan dapat. Dan paling hebat adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Tak tahu macam mana tiba-tiba dapat rezeki.
Tapi rezeki itu juga janganlah kita sempitkan, narrow downkan rezeki itu hanya kepada RM1. Rezeki sehat itu penting. Rezeki keluarga bahagia itu penting. Rezeki kemesraan suami dan isteri, walaupun dah 40 tahun, masuk 50 tahun dah, tapi masih lagi mesra seperti dulu. Itulah yang mahal tu. Anak-anak pula begitu mesra menghormati ibu bapa, belajar, solat dengan baik, tanpa menimbulkan kerenah kepada ibu bapa. Itulah yang mahal, bukan RM1. Kau nak mendidik anak-anak dengan RM1 belum tentu berjaya. Sebab ramai orang miskin berjaya mendidik anaknya sampai ke PhD. Dan ramai orang kaya gagal mendidik anaknya sehingga anaknya hisap dadah Allahu Akbar. Bukan segala-galanya. Betul lah duit bukan segala-galanya. Tak ada duit tak boleh buat juga. Tapi sekadar yang boleh. Ataupun rezeki kita cari itu rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Tak payahlah nak berrasuah, tak payah. Tak payah nak berbohong, tak payah. Dan semalam kita bercakap masalah hutang. Tak payahlah berhutang. Kecuali kalau kita nak makan, pergi hutang beras 5 kilo. Itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau berhutang kerana nak beli kereta, berhutang kerana nak pergi melancong, berhutang kerana nak balik kampung, Allahu Akbar. Nampak sangat hidup tu tidak ada planning. Tidak ada perancangan kita. Jadi yang paling penting sekali ialah keluarga bahagia di akhirat. Bukan bahagia di dunia. Sebab bahagia di dunia itu sementara. Mesti ada ujian. Tiba-tiba anak demam, ujian. Tiba-tiba isteri demam, ujian. Tiba-tiba suami demam, ujian. Mesti ada ujian. Tiba-tiba ada jiran macam tu, ujian. Tetapi kebahagiaan di akhirat, family di akhirat. Sebab itulah jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Maknanya kita jaga diri kita sebagai ketua keluarga, isteri dan anak-anak, semua ahli keluarga kita, supaya semuanya masuk syurga, insya-Allah, amin. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Jadi, apakah ciri-ciri keluarga bahagia untuk ke jannah, ke syurga? Pertama sekali, utamakan soal ibadat. Hindarkan daripada perkara-perkara maksiat dalam family. Perkara-perkara yang boleh mendatangkan, menyokong kepada syaitan. Allahu Akbar. Elakkan. Jadikan budaya berselawat dalam keluarga. Jadikan budaya cara hidup baca Quran dalam keluarga. Itu yang mahalnya. Dan ketenangan ada di sana. Ya, Samsul Anwar, terbaik, terima kasih. Dengan perkongsian peringatan bersama. Moga Allah melimpahi rahmatnya kepada Tuan Haji Amin dan juga kepada Samsul Anwar. Ya, bila ditimpa kesusahan, jangan cuba nak meminta. Belajar dan berusaha. Benar sekali, Rizal. Jadi untuk dunia ini sekadar saja. Sebab masa kita yang akan panjang ialah di akhirat. Di akhirat. You cuba macam mana pun, buat duit dan buat macam mana pun, tidak akan boleh lawan dengan orang yang lahir dalam istana. Tak boleh. Kita tak boleh lawan dengan orang yang ada bank. Tak boleh. Kita tak boleh lawan dengan Bill Gates. Tak boleh. Kita tak boleh lawan dengan orang-orang seperti itu. Jadi apa guna kita lawan dengan dia? Sebab dia tidak ada hala tujuan. Kita ada hala tuju kita. Kita nak ke akhirat. Kita nak ke syurga. Amalan-amalan kita. Dan ganjaran daripada Allah itu jelas. Siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat, ganjarannya lebih besar daripada dunia dan isinya. Itu ganjaran daripada Allah. Bukan penat pun. 5 minit tak sampai. You solat 5 minit tak sampai, kekayaan yang Allah bagi dunia dan isinya. Siapa yang buat tadi, dia kaya sekarang. Dia kaya. Siapa yang buat? Orang tak buat, rugi. Jadi apa guna kita berusaha payah untuk menjadi kaya di dunia, sedangkan kita mudah menjadi kaya di akhirat. Di akhirat, untuk kaya, kita solat 5 waktu. Kita masuk syurga. Sebab kita tidak akan buat maksiat dan segala perkara-perkara yang mungkar. Kita masuk syurga, insya-Allah. Dan dalam masa sama kita berzikir, kita berselawat kepada Rasulullah. Sekali kita selawat kepada Rasulullah, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. 10 kali Allah selawat. Siapa yang selawat 1000 kali kepada Rasulullah, Allah berselawat 10,000 kali. Kita kaya, kita Allah sayang. Itu yang kita nak. Bukan nak suruh bos kita sayang. Bukan nak suruh menteri sayang kita. Apa guna? Dia belum tentu Allah sayang.
Dia pun tak tahu lagi nak ke syurga ke neraka. Baiklah kita bawa diri kita, insya-Allah. Bawa diri kita ke syurga. Perbanyakkan masa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya macam kita nak mendaki Gunung Everest lah. Apa bekal kita kena bawa? Kau nak pergi mana tu? Mendaki Gunung Everest. Habis tu kau pakai slipper je. Pakai slipper je. Boleh sampai kot. Itu tak betul. Tak betul. Mesti cukup alatnya. Mesti barang sihatnya. Mesti ada wombatnya. Ini penting. Jadi begitu juga dalam soalan kita nama syurga. Syurga bro. Syurga ni. Syurga. Tempat syurga. Nak tahu apa itu syurga? Allahu Akbar. Hebatnya syurga Allah SWT. Apa yang ada di dunia ni, yang tak baik, semua tak ada dalam syurga. Yang baik, semua ada dalam syurga. Di dunia ini bercampur. Di antara baik dengan tak baik bercampur. Di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Di dunia ini ada yang bau wangi, ada bau busuk. Di dunia ini ada huduh, ada cantik. Di dunia ini ada kurus, ada gemuk. Di dunia ini ada bos, ada kuli. Di dunia ini ada yang jadi agung menteri, ada yang jadi kuli. Itu dunia. Tetapi di akhirat tidak ada. Di syurga wangi. Semua handsome. Handsome. Semua muda. Umur 30-an di syurga. Tak ada berak. Tak ada berak. Tak ada. Makan je. You tak berak di syurga. Tak kencing. Yang busuk-busuk tak ada. Yang tak ada. Tak ada. Pangkat-pangkat tak ada. Semua hebat. Cuma berada di lapisan syurga yang mana. Tapi syurga tetap syurga. Paling rendah syurga. Paling rendah syurga. Paling rendah syurga ialah kamu memiliki sebuah istana dan syurga itu sebesar dunia. Allah beri. Itu paling rendah tu. Paling rendah. Paling rendah. Tak nak. Allahu Akbar. Apa yang kau nak lagi? Apa kau nak? Yang kau kejar di dunia ni semua nak tinggal. Semua nak tinggal. Ada orang kata Atuk ni negatif lah cakap. Ini bukan soal negatif. Ini fakta. Fakta. Ada orang bandingkan, you tengok orang Cina, orang bukan Islam, tengok dia berjaya kerana dia rajin. Rasulullah tak pernah membanding dengan orang bukan Islam tau. Kejayaan Islam, Rasulullah tidak pernah membandingkan dengan orang bukan Islam. Ada pemimpin yang otak tak betul. Sorry to say. Kenapa membandingkan kita dengan orang bukan Islam? Tak boleh. Rasulullah tidak pernah membandingkan dengan Romawi. Madinah, kerajaan Islam yang pertama diwujud oleh Rasulullah, namanya Madinah, Madani. Ada orang guna Madani lah. Madani, Madinah. Rasulullah tidak membangunkan Madinah sebagai sebuah kota seperti Rom, seperti kerajaan-kerajaan Samud dan sebagainya. Tidak. Rasulullah membangunkan rohani. Rasulullah membangunkan pekerti manusia yang agung. Ini Rasulullah bangunkan di Madinah. Sebab tu Arab Madinah tak sama dengan Arab Mekah. Arab Madinah ni lebih sopan santun. Sopan santun, lemah lembut. Arab Mekah ni kasar. Kasar. Jenis Abu Jahal, Abu Lahab ni. Pergilah nak tahu. Itu. Jadi, itulah. Kita jangan terpengaruh. Orang kata kena ikut Korea, ikut Jepun. Kenapa ikut orang kafir? Kafir dia ada riba. Dia ada minum arak. Dia ada simpan perempuan. Dia ada penipu. Tak tipu, bukan dia lah. Ini cara mereka. Tapi kita tak boleh. Kita tak boleh. Kita Arab haram, zina haram, riba haram, menipu haram. Haram, tak boleh. Kita tidak menghalalkan segala cara. Rasulullah seorang pedagang yang besar, pegawai hebat. Rasulullah tak amalkan riba. Rasulullah orang yang paling berjaya dalam dunia perdagangan. Dia tak amal menipu. Tak amal menipu. Itu contoh-contoh yang kita perlu ikut. Jadi apa yang kita nak ialah kejayaan. Kejayaan di akhirat. Ramai sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Sahabat Rasulullah tak semua kaya. Tapi masuk syurga. Sebab apa? Dia masuk syurga dengan amalan yang tersendiri. Bagi yang tidak kaya, miskin, amalannya puasa. Dia puasa Isnin Khamis. Puasa paling kurang. Ataupun 3 hari dalam sebulan. Bukan saja menunggu bulan Ramadan. Akhirnya Allah bagi dia pintu aryan, pintu syurga. Masuk syurga dengan pintu puasa. Itu bagi orang miskin. Dia puasa, jimat duit. Tak payah keluar zakat. Bagi orang yang duit banyak, Abdurrahman bin Auf contohnya, Sayyidina Osman contohnya, dia banyak bersedekah. Dia boleh masuk pintu syurga. Pintu syurga, masuk syurga melalui pintu sedekah. Pintu sedekah. Ada orang sahabat Rasulullah pekertinya tinggi.
budi pekertinya tinggi, beribadat kepada Allah. Hebat dia. Hebat. Dia boleh masuk syurga melalui pintu ibadah. Ada sahabat Rasulullah pun tidak hafal Al-Quran. Tak semua sahabat Rasulullah hafal Al-Quran. Dia setakat hafal yang dia ingat untuk solat je. Ada macam tu. Tapi dia juga boleh masuk syurga. Sebab hafal Al-Quran ini bukan wajib. Bukan. Tetapi orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafiz Al-Quran, dia boleh pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Dia boleh pilih 8 pintu syurga. Orang yang hafiz boleh pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Hari-hari saya masuk tu live haji. Bila satu hari trip terasa rugi. Ya Noliza. Orang yang hafiz. Tapi kita jangan kecewa. Kalau kita bukan boleh membaca Al-Quran. Tapi sekadar untuk solat boleh. Al-Fatihah wajib kena baca. Wajib kena ingat. Wajib kena hafal. Jadi syurga ada situ. Ada orang sahabat. Sahabat Rasulullah daripada Yaman. Dia peluk agama Islam. Meluk agama Islam. Dia terus pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Apakah aku hanya beribadat. Beribadat dengan 5 waktu. Aku tidak membuat perkara-perkara mungkar. Tapi aku hanya solat 5 waktu. Aku tidak ada wang untuk sedekah. Tapi aku boleh solat sunat. Aku boleh berzikir. Adakah aku layak masuk syurga? Rasulullah kata layak. Layak masuk syurga. Bila dia beredar daripada situ, Rasulullah kata, kau nak kenal ahli syurga? Tadi yang datang tanya tadi. Itulah ahli syurga. Itulah ahli syurga. Jangan kita meletakkan kekayaan itu. Sebab kekayaan belum tentu kita masuk syurga. Belum tentu. Belum tentu. Tapi apabila kita ditimpa kesusahan, kemiskinan, kita makin rapat dengan Allah SWT. Orang miskin rapat dengan Allah. Ya Allah, susah nak makan. Ya Allah, sakitnya. Ya Allah, ada masalah. Ya Allah, ya Allah, sentiasa mulut ya Allah. Sebab itu di syurga Rasulullah melihat semasa Isra' dan Mi'raj, ramai orang miskin di syurga. Jadi kalau sesiapa yang miskin sekarang, itu tanda anda salah seorang ahli syurga. Jadi tak payahlah jadi kaya. Atuk ni apa cakap negatif ke? Itu fakta. Fakta. Kau tak percaya? Ini rukuk iman 6 perkara kau kena percaya. Kau nak qada daripada Allah SWT. Jangan main. Tak percaya tanya Tok Abah. Tanya Tok Abah. Kita jangan bandingkan kita orang Islam dengan Rasulullah dulu tidak pernah membandingkan sahabat-sahabatnya dengan orang kafir. Tidak. Tapi Rasulullah bandingkan di antara sahabat dengan sahabat. Rasulullah bandingkan di antara Rasul dengan Rasul. Rasulullah bandingkan antara Nabi dengan Nabi. Itu perbandingan yang tepat. Kau nak banding rambutan dengan rambutan. Jangan you banding rambutan dengan durian. Ya, rambutan bulunya lembut. Durian keras. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ini yang pentingnya. Perbandingan itu penting. Tapi akhir zaman ini, pemimpin sentiasa membandingkan. Orang Melayu mesti jadi macam orang Jepun. Kenapa nak jadi orang Jepun? Kenapa? Kenapa jadi? Oh, sebab dia bersih. Apakah Islam tak suruh bersih? Oh, orang Jepun. Oh, dia menghormati orang tua. Apakah Islam tidak suruh? Orang Jepun. Itu kemudian. Orang Islam 1400 tahun dahulu. Pekerti yang baik yang ditunjuk contoh oleh Rasulullah. Orang yang paling bersih. Orang pekerti paling baik. Orang paling menghormati orang tua. Suami yang paling sayang kepada isteri. Sayang kepada anak-anak. Tak perlulah tunjuk contoh Jepun ke Korea ke apa. Tak payah. Tak payah. Rasulullah lebih baik lagi. Ya Tok Abah. Miskin pada harta. Tapi kaya dengan akhlak Islam. Cantik Tok Abah. Itu yang kita nak. Itu kita nak. Tapi kita tak tahan Melayu kita ni. Kalau dah kaya, menipu lagi. Kalau dah kaya, bohong lagi. Kalau ada kuasa, zalim lagi. Itu yang nak jadi. Tapi kita tak kisah semua benda tu. Sebab Allah dah sediakan syurga dengan neraka. Syurga dengan neraka dah ada. InsyaAllah pada masa nanti tak lama dah. Ada kata tak lama dah. Pada masa nanti kita akan dapat berjumpa dengan semua ni. Siapa yang pergi neraka, siapa yang akan syurga. Siapa yang akan syurga. Kita akan tentukan. Jadi rahsianya, tidak ada rahsia untuk ke syurga. Iaitu amal ma'ruf. Tak ada rahsia untuk ke neraka. Iaitu buatlah perkara-perkara mungkar. Kau buatlah perkara mungkar. Kau akan menuju ke neraka. Tidak akan sempit syurga. Kalau kita ajak semua orang masuk syurga. Oi, mari semua masuk syurga. Mari semua masuk syurga. Ingat ramai kau orang nak masuk syurga. Mulut je cakap. Kau nak masuk syurga, nak. Tapi kalau sebelum kau masuk syurga, kau nak mati dulu. Kau nak mati tak? Tak nak. Bila kau tak nak mati, macam mana nak masuk syurga? Kau kena mati dulu, baru masuk syurga. Habis tu, bila kau mati, persiapan cukup ke?
Belum. Ada tu. Syurga nak. Ini orang macam ni lah. Di antara orang yang rugi. Betul Haji. Betul. Ros, Assalamualaikum. Ros, ya. Dah kaya akhlak dan adab. Tak dijaga. Walaupun banyak semua. Betul Nalizan. Kita harus faham. Kita harus faham apa yang kita nak persiapan kita ke akhirat. Kadang-kadang orang pandang remeh. Pandang remeh. Solat wajib tu pandang remeh lagi. Allah. Apabila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang dengar azan buat tak tahu je. Itulah orang yang paling nipis imannya. Apabila ada orang dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom kita pergi solat. Itu orang yang beriman. Tapi orang yang hebat ialah, pukul 1.18 Zuhur. Sekarang dah pukul 1. Jom kita pergi masjid. Itu orang yang paling tinggi imannya. Dari segi cara sahur azan pun kita tahu dah. Apalagi orang yang tak tahu dan tak solat teruklah. Jadi kita berada di mana? Kita berada di mana? Berada di tahap mana? Adakah kita menunggu solat? Adakah kita menunggu azan? Adakah kita dengar azan buat tak tahu? Ataupun kita tak pernah dengar pun azan, tak tahu mana-mana. Allahu Akbar. Buatlah apa saja yang kita hendak. Tapi ingat, kita akan mati. Amin. Benar sekali tu abang. Benar sekali. Jadi apa yang kita cari? Kita bermasalah sebenarnya. Bermasalah dari segi rukuk iman. Dari segi dosa pahala. Orang sekarang dengar azan masih main handphone. Itu yang berat tu. Itu boleh tahulah iman kita macam mana sekarang. Tapi waktu solat ini ialah waktu yang panjang. Kalau di antara Zuhur dengan Asar tu lebih kurang 4 jam. 4 jam. Di antara Asar dan Maghrib tu lebih kurang 3 jam. Di antara Maghrib dengan Isya lebih kurang 1 jam. Tapi di antara subuh dengan Zuhur tu lebih kurang 7 jam. 7 jam. Tapi dari segi Isya dengan Isya dengan subuh itu 10 jam. Masa panjang. So kita pilihlah masa mana yang kita nak gunakan. Kita nak gunakan. Jadi keluarga bahagia ialah keluarga yang mengutamakan amal dan ibadat. Percayalah tu. Berusahalah menjadi keluarga bahagia. Sebab sekarang ini amat kurang keluarga bahagia ini. Bahagia dari segi hakikinya. Bahagia untuk ke akhirat. Tak ramai. Kebanyakannya duk tekankan, kereta besar, rumah besar. Allahu Akbar. Minta jauh keluarga kita. Bukan tak nak. Bukan tak berusaha untuk jadi tawan. Boleh jadi tawan. Tapi semoga Allah pelihara kita supaya tidak membolak-balikkan hati kita. Kalau kita jadi kaya sehingga kita menjadi seorang yang munafik, maka ya Allah kekalkanlah aku berada dalam keadaan seperti sekarang. Karena insya-Allah aku akan kekal. Bimbinglah aku semua ini ialah. Bimbinglah kami semua inilah. Bimbinglah kami semua ini ya Allah. Supaya kita semua menjadi seorang insan yang beriman. Beriman yang sungguhnya. Kita sentiasa minta dengan Allah SWT. Keluarga bahagia kita nak minta. Minta dengan Allah. Kalau sudah bahagia pun minta, ya Allah, bahagiakanlah keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik. Ya Allah, jadikanlah isteri kami isteri yang baik. Isteri pun kalau dia dengar, anak-anak pun kalau dia dengar, kita kata, ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang baik-baik, anak yang patuh kedua ibu bapa, anak yang tak buat jahat. Masa kita doa tu, dia ada sebelah. Lepas tu kena kita berdoa lagi, ya Allah, mudahkanlah pelajaran Aiman. Katakanlah anak, ya Allah, selamatkanlah Aiman semasa pergi sekolah. Menyebabkan anak kita rajin nak pergi sekolah. Sebab apa? Ibu bapa dia berdoa. Dia mendengar direct. Doa. Doa. Allahu Akbar. Hebat sungguh. Anak-anak mendengar, hatinya lembut. Dia akan kata, oh bapa aku, mak aku, setiap kali lepas solat berdoa kebaikan untukku. Kita kena buat macam tu. Itulah kaedah mendidik anak-anak untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita sambung lagi besok dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak. Jangan lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad.